Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad wa ala ali kullin wa sahbi kullin ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu taala. Selamat datang, ahlan wa sahlan pada semua para pendengar ke rancangan Tashih Mafahim, meluruskan beberapa kefahaman yang songsang yang beredar di kalangan masyarakat Islam, khususnya di Malaysia. Kita dah sampai dalam rancangan ke-16 pada kali ini yang akan bercakap tentang tajuk bid'ah. Benda bid'ah ni kebelakangan ni kadang-kadang kita buat satu benda, ada satu pihak yang suka melemparkan perkataan bid'ah. Adakah kesemua bid'ah itu adalah haram? Dan adakah di sana bid'ah yang dibenarkan oleh syarak, yang dilakukan oleh para sahabat dan salafus salih secara umumnya? Dan apa definisi bid'ah yang sebenarnya, sehingga membuatkan sebahagian sahabat dan salafus salih membuat sesuatu dalam urusan agama yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sebelum ni. Tuan-tuan sekalian, kita akan kupas tajuk ini dalam 4 siri insya-Allah, semua berkait dengan makna bid'ah dan pembahagian kefahaman yang betul berkaitan bid'ah menurut kacamata dan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, sumber hukum kita tertinggi 4. Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Jangan tinggal. Kadang-kadang sesuatu itu tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis, maka kita merujuk kepada ijma'. Kadang-kadang tak ada di ijma', kita merujuk kepada qiyas untuk menentukan sesuatu hukum dalam urusan agamanya. Dan tuan-tuan sekalian, kesemua ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menolak sesuatu perbuatan yang dianggap sebagai bid'ah yang dalalah. Dia tak ada khilaf di kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bid'ah dalalah boleh dilakukan, tak ada perbahasan itu. Semua bid'ah yang sesat, bid'ah yang jahat, yang sayyi'ah, yang tak elok, ditolak oleh ulama, keseluruhan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bid'ah ni bahasa Arab. Dalam kamus bahasa Arab, kalau cari perkataan ba dal ain ni, dalam antaranya kamus yang kecil Mukhtarus Sihah, disebutkan bid'ah ialah mengadakan sesuatu tidak mengikut contoh. Ini dari segi bahasa. Buat satu tidak mengikut contoh. Dalam kamus satu lagi, Al-Munjid, disebutkan perkataan bid'ah ialah apa-apa yang diciptakan tanpa ada contoh yang terdahulu. Benda yang baru, yang tak ada contoh terdahulu. Itu dari segi bahasa. Kita tengok pula apa yang disebutkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang bid'ah secara ringkas. Al-Imam An-Nawawi sebut, bid'ah ni ialah, di segi syarak, bid'ah ialah setiap sesuatu yang tidak ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai bid'ah. Tak ada zaman Nabi dan Nabi tak ajak. Tiba-tiba mai zaman sahabat buat benda hak tak ada tu. Ataupun zaman tabi'in buat benda yang tak ada tu. Mai zaman tabi'in selepas tu, tabi'in buat benda yang Nabi tak buat itu. Ada tak berlaku benda tu? Nanti kita akan jawab dalam siri yang lain. Kemudian kata Imam Ibn Rajab pula, bid'ah ni ialah mengadakan sesuatu. Tadi Imam Nawawi bagi tahu yang tak ada zaman Nabi, yang Nabi tak buat, Nabi tak ajak. Imam Ibn Rajab kata
sesuatu yang tidak bersandarkan kepada sebarang dasar syariat. Dalil dengan jalan khas ataupun dalil dengan jalan am. Kata Imam Ibn Rajab, sesuatu yang tidak bersandar kepada dasar syariat, kepada sebarang dasar syariat, adapun perkara yang disokong oleh dasar syariat, maka ia bukanlah bid'ah, walaupun dari sudut bahasanya adalah bid'ah. Satu urusan agama tu, maksudnya, bahasa Imam Ibn Rajab ini, satu urusan agama itu, yang kadang-kalanya tidak dilakukan pada zaman dulu, tetapi disokong oleh dasar hukum, disokong oleh, dipandukan kepada dasar syariat, maka ia bukan bid'ah. Kata Imam Ibn Rajab. Ada banyak lagi pandangan daripada ulama ahlu sunnah kita. Kita tengok pandangan Al-Imam Syafi'i seperti yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, iaitu kata Al-Imam Syafi'i, al-bid'atu bid'atan mahmudatun wa madhmumah. Bid'ah ada dua jenis, kata Imam Syafi'i. Benda urusan agama ada dua jenis. Yang Nabi tak buat, yang bersandarkan kepada dasar agama, ada dua jenis. Satu yang dipuji, satu yang dikeji, kata Al-Imam Syafi'i. Apa yang menempati sunnah, maka ia adalah dipuji, walaupun tak ada zaman Nabi. Dan apa yang menyalahi sunnah, maka ia adalah yang dikeji. Dan tiga definisi tadi jelas pada kita apa itu bid'ah. Kemudian, hadirin sekalian, kita nak tengok satu hadis daripada riwayat Imam Bukhari dan Muslim berkaitan dengan makna bid'ah ni, iaitu hadis daripada Rasulullah SAW bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sesiapa yang membuat sesuatu perkara baru yang Nabi tak ajak, yang tak ada pada zaman Nabi, al-ihdath, man ahdatha, Nabi sebut. Siapa buat benda baru yang tak diajar, yang tak ada pada zaman Nabi, dalam urusan kami ini, maksudnya perkara baru itu yang kami tak ajak tu, yang berkait dengan urusan agama, fi amrina, kata Rasulullah, yang tak ada berkait dengan urusan agama tu, pada perkataan fi amrina, ma laysa minhu, ini syarat yang ketiga, yang tidak ada asalnya, maka benda baru itu ditolak. Maka perkara tersebut tertolak. Benda itu bid'ah yang dikeji, bid'ah yang haram, bid'ah yang tertolak, tak boleh dilakukan. Tiga syarat yang dikeluarkan oleh para ulama daripada hadis Imam Bukhari dan Muslim tadi. Yang pertama, dia buat benda baru, tak ada pada zaman Nabi, Nabi tak ajak. Yang kedua, benda tu urusan agama, hak dia buat tu. Maka kalau urusan dunia, buat jalan raya, buat supermarket, yang tu bukan urusan agama. Benda harus. Yang tidak ada asalnya. Apa maksud yang tidak ada asalnya? Kata para ulama, dengan huraian yang begitu banyak, ulama kata yang tidak berasaskan sebarang dalil Quran dan Sunnah, atau tidak punyai sandaran. Tidak punyai sandaran, ijma', qiyas dan sebagainya lah, banyak lagi lah dalil-dalil yang lain. Maka tuan-tuan sekalian, kalau cukup tiga syarat itu, maka ia dikira sebagai bid'ah yang mazmumah, bid'ah yang keji dan mesti ditolak. Al-ihdath, benda baru, Nabi tak ajak. Fi amrina, yang kedua, syarat yang kedua, dalam urusan agama. Dan yang ketiga, yang tidak ada asalnya ataupun tidak berasaskan kepada
sebarang dalil Quran atau sunnah ataupun tidak punyai sandaran. Yang terakhir tuan-tuan untuk episod kali ini ialah kita nak tengok satu hadis lagi daripada Sayyidina Jarir ibn Abdullah. Hadis ni masyhur, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai' wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'un. Apa maksud hadis ni? Macam ni Nabi sebut dalam hadis ni begini. Sesiapa yang mengerjakan dalam Islam satu sunnah yang baik, maka ia mendapat pahalanya. Dia tunjuk ke orang satu amalan yang baik, semua orang pakat tengok. Dia pergi semayang 5 waktu jemaah. Awal dia pergi. Tiap-tiap kali semayang waktu, dia pergi awal. Penduduk kawasan tu, lorong perumahan tu semua tengok. Semua seronok dengan apa yang dia tunjukkan. Semua pakat pergi semayang awal. Dia ni yang dia menganjurkan, dia tunjuk, menghidupkan. Maka bila orang lain tiru, dia dapat pahala orang yang tiru dia, ikut dia, tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya sedikit pun. Ini hadis ni. Ada kaitankah dengan perkara baru, dengan benda bid'ah ni, benda yang baru dibuat? Kata para ulama, ya, ada kaitan. Sebelum tu, saya baca dulu terjemahan, habiskan. Dan barang siapa yang mengerjakan dalam Islam sunnah yang jelek, maksudnya perkara yang tak elok, perbuatan yang tak elok, maka dia dapat dosa buat benda tak elok tu. Dan dosa orang yang tiru pun dia dapat, tanpa mengurangi dosa orang yang mengikuti mereka sedikit pun. Ni ada satu tajuk lain, iaitu kalau kita duk ajak orang buat benda baik ataupun benda tak elok. Tuan-tuan, ajak buat benda baik, kita dapat pahala. Tiap-tiap orang yang tiru kita dapat pahala. Kita ajak buat benda tak elok, orang tengok, orang pun buat, kita dapat dosa, dan dosa tiap-tiap orang yang buat. Apa kaitan hadis ini dengan perbahasan bid'ah, benda baharu? Kata para ulama. Pada dasarnya, ulama menegaskan, bukan semua perkara baharu boleh dihukumkan haram atau bid'ah dalalah secara mutlak. Bukan semua benda baharu dalam urusan agama ini boleh dihukumkan haram atau bid'ah dalalah secara mutlak. Dan kata para ulama, berdasarkan hadis ini, ciptaan amalan yang dianggap bid'ah dalalah ialah setiap yang bercanggah dengan prinsip, kaedah syarak dan nas-nas qat'i, walaupun tidak pernah dinyatakan di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi. Ada sunnah Nabi. Maksudnya, begini, sesiapa yang memulakan, menganjurkan satu perbuatan yang baik dengan inisiatif dia sendiri dan bukan hanya khusus kepada maksud menghidupkan semula sunnah Nabi SAW yang diabaikan. Ada orang faham menghidupkan sunnah Nabi yang diabaikan daripada hadis ni? Bukan. Daripada hadis ni juga, kata para ulama, sesiapa yang memulakan, menganjurkan perbuatan yang baik dengan inisiatif sendiri, juga dikira sebagai man sanna sunnatan hasanatan. Sesiapa yang mengerjakan dalam Islam sunnah yang baik, maka dia mendapat pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya. Jadi tuan-tuan, untuk sesi kali ini secara ringkas, itu saja. Semoga kita semua faham bahawa bid'ah itu perkara baru yang tidak diajar oleh Rasulullah pada zaman Rasulullah, dan tidak ada tidak ada sandaran syarak, maka ketika itu ia menjadi bid'ah yang sayyi'ah. Tetapi
Adakah kesemua bid'ah itu sesat dan buruk? Jawapannya tidak. Ketika mana sesuatu perkara baharu itu ada sandarannya, maka ia tidak dikira sebagai sesat. Sekadar itu dulu untuk kali ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.